Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang tuan-tuan. Okay, alhamdulillah hari ini hari Jumaat saya dapat buat video. Okay, video ni tujuan saya buat video ni sebenarnya adalah follower yang tengok apa ni saya punya YouTube, dan ada juga yang WhatsApp. Yang WhatsApp yang tanya saya macam mana nak buat dua RCCB dan macam mana nak ambil kabel dia tu. Di sini macam saya buat. Di sini tu. Okey, kalau yang tuan-tuan tengok ni. Yang ni 0.1 jelas tu. Okey, yang ni 0.03. Dekat lagi tu. Okey. Yang ni main switch. Saya ambil MCB 2 pole C32. 0.1 ataupun 100 mA. Yang ni 0.03 ataupun 30 mA. Okey, yang ni untuk lita kuasa. Okey, ni lita kuasa C16. Yang ni lita cahaya. Ini untuk aircon. Aircon kena masuk pada lita cahaya. Okey, beres. Jadi yang tanya saya macam mana nak ambil kabel dia, nak ambil sebelum main switch ke ataupun selepas main switch ke, nak ambil pada sebelum RCCB ke ataupun selepas RCCB ke. Jadi yang saya buat ni, tuan-tuan tengok yang saya buat ni. Okey, yang ni main switch. Saya ambil selepas. Ini sebelum dan ini selepas. Selepas saya ambil neutral live, bawa pergi ke atas. Okey. Untuk anda nak ambil arus ataupun nak ambil api, tak kisah daripada mana. Sebelum RCCB pun boleh, selepas RCCB pun boleh, selepas MCB pun boleh, nak ambil pada MCB sendiri pun boleh, tak ada masalah. Untuk bawah main switch ni, dia hanya untuk kabel submain daripada DB ke meter sahaja. Okey, yang ni saya bagi tahu ni kalau sebelum main switch, sebab dalam buku panduan diagram yang dibuat oleh ST, dia ambil daripada atas. Kalau untuk pergi kepada sub DB pun sama, ambil daripada atas. Bawah ni hanya untuk kabel submain daripada meter ke sini sahaja. Ke ni sebelum. Yang ni maksudnya akan masuk kabel daripada meter ke bawah ni. Jadi selain daripada kabel ke meter tak boleh. Tak boleh ambil. Itu daripada buku panduan ST. Cuma kalau tuan-tuan nak buat, nak ambil juga, ambil je lah. Saya nak buat macam mana. Sebab bukan saya yang buat. Kadang-kadang saya ambil. Saya tengok pada keadaan. Saya tengok keadaan, tuan-tuan. Kalau keadaan tu saya nak ambil daripada bawah, situasi tu untuk saya ambil daripada bawah, saya ambil daripada bawah. Okay, kalau daripada atas, saya ambil daripada atas. Mengikut keadaan, yang mana tuan-tuan selesa nak ambil. Cuma kalau daripada buku panduan ST, tak kira lah edisi berapa, buku yang keberapa, dia mesti ambil selepas. Sebelum hanya untuk kabel submain daripada meter sahaja. Kalau tuan-tuan tanya ada orang ambil, itu saya tak tahu, terpulang lah. Saya cuma cakap ikut buku panduan. Untuk RCCB ni, okey, untuk RCCB ni tuan-tuan, okey, yang ni lita cahaya. Ini lita cahaya, ini lita kuasa. Apa kelebihan dia kalau kita buat macam ni? Yang pertama, kalau seandainya ada gangguan ataupun berlaku short circuit ataupun berlaku masalah pada lita cahaya ke, lita kuasa ke, dia tidak akan mengganggu. Contoh saya ambil yang ni. Okey, ni lita cahaya. Kebiasaannya yang bermasalah pada lita cahaya je. Okey ni. Bila berlaku masalah pada lita ni, RCCB ni trip. Okey, jatuh. Trip tu bermaksud jatuh.
ataupun terpelantik. Tak kisahlah, saya cakap bahasa kampung mudah nak faham. Dia terpelantik. Bila terpelantik, yang ni tak mengganggu. Okay, untuk RCCB ni tak mengganggu. Melainkan anda ambil dia selepas RCCB. Kalau anda ambil dia selepas RCCB, semua litar akan mati, termasuklah litar kuasa ni. Okey, jadi anda boleh faham lah. Tapi kalau anda ambil daripada main switch, ni main switch seperti mana yang saya buat ni. Okey, dalam keadaan ni kita on, akan hidup semua sekali. Maksudnya litar berfungsi, litar kuasa ni berfungsi. Bila main switch ni jatuh, okey, ataupun terpelantik, secara automatik litar kuasa ni akan mati. Maksudnya tak ada supply. Sebab saya ambil selepas main switch. Kebiasaannya tuan-tuan, untuk main switch ni, selama saya berada dalam elektrik ni lah, kebiasaannya susah untuk main switch ni trip ataupun jatuh. Susah sangat. Kebiasaannya MCB dan RCCB sahaja. Itu je. Jadi terpulanglah tuan-tuan nak ambil daripada mana. Saya pun dah terangkan, dan insya-Allah apa yang saya terangkan ni betul. Sebab apa betul? Sebab kalau daripada buka ST, ini hanya daripada meter sahaja sebelum. Yang lain tak ada masalah. Jadi bergantung. Kalau tuan-tuan ambil selepas, maksudnya ambil selepas tu, yang tuan-tuan ambil selepas, bila dia trip akan padam. Macam tu juga kalau ini DB 2 tingkat tuan-tuan saya beli. Ini DB 2 tingkat. Contoh kita ambil 3 tingkat ataupun 3 row. Bila 3 row sama je. Kalau anda tak pakai RCCB, dia tak ada masalah. Tak pakai RCCB ni hanya kabel live saja ni. Kabel live dia akan masuk bawah ni. Nak masuk bawah ni boleh, nak masuk atas ni pun boleh. Tak ada masalah. Seperti mana saya buat. Okey, inilah DB. DB saya ni untuk projek wiring 1100 kaki tuan-tuan. Jadi sekarang ni apa ni? InsyaAllah dalam minggu depan akan masuk plaster. Bila masuk plaster, saya akan masuk pasang DB lah. Biasalah buat rumah ni tuan-tuan, kena pandai bajet. Satu, pandai bajet. Jangan ikut nafsu. Itulah. Tapi kalau anda sebagai pengguna ataupun customer ada bajet lebih, buatlah, tak ada masalah. Cuma saya sebagai wireman bagi tahu ni untuk elakkan daripada kos tu besar. Dengan saya, kalau tuan-tuan WhatsApp, tak kisahlah siapa-siapa, kalau anda di luar WhatsApp semata-mata nak bandingkan harga, tak perlu. Sebab harga saya insya-Allah akan mahal daripada orang lain. Tapi kalau anda di luar WhatsApp dengan saya, memang nak saya buat wiring, ikut cara yang selamat, boleh, saya akan layan. Tapi kalau sekadar WhatsApp nak bandingkan harga, tak payah tuan-tuan, saya tak layan. Saya minta maaf. Bukan saya sombong. Saya faham keadaan dunia hari ini, kos tinggi, kewangan semua orang nak jaga. Jadi kalau semata-mata untuk bandingkan harga ni, tak perlu. Anda tak perlu nak bandingkan harga. Tapi kalau anda nak buat wiring, selamat punya wiring, insya-Allah anda boleh WhatsApp pada saya dan saya akan layan. Itu je. Jika nak wiring tu selamat, nak wiring tu tahan lama, nak wiring tak serabut kepala, tak keluar kos 2 kali, anda boleh WhatsApp pada saya. Tapi kalau untuk bandingkan harga, nak murah, janji nak hidup lampu, nak berpusing kipas, nak aircon tu sejuk, tak perlu. Anda boleh cari orang lain. Sebab orang lain boleh murah. Bukan saya sombong, tapi itulah hakikat sebenar. Saya tak nak satu masa nama saya rosak, dan saya tak nak satu masa akan menyusahkan owner ataupun pengguna. Itu je. Wiring anda tak nampak tuan-tuan. Tuan-tuan takkan nampak sebab dia dalam simen, dia di plaster, di dalam bumbung. Dia takkan nampak pun. Hasil daripada yang kita lay kabel, yang kita fitting DB, yang kita fitting soket plug, switch, hasil dia kita nak tengok menyala ataupun tak. Itu je sebenar. Exam dengan ST pun dia nak tengok benda tu.
menyala ataupun tak, itu je. Switch two way boleh buat ke tak, intermediate menyala ataupun tidak, itu je. Tapi bila examiner ST ni dia dah bagi tahu dah kabel saiz berapa. Kalau untuk dapur masak elektrik, berapa saiz kabel dia sebenar kena pakai, ST dah bagi tahu dah. Tapi bila selepas exam kita dapat je sijil, ke laut cara kita buat kerja, itu yang masalah sekarang ni. Jadi tuan-tuan yang bertanya saya pasal cara nak pasang dua RCCB ni, saya harap sedikit sebanyak daripada ilmu saya, pengalaman saya, bolehlah membantu anda yang nak DIY. Itu je. Jadi saya harap terjawab lah. Sebelum ni ada yang WhatsApp saya tak balas. Sebab apa? Sebab kalau saya balas dia akan jadi panjang. Saya nak cerita satu-satu tu susah dalam WhatsApp. Jadi saya buat video, insya-Allah orang yang memerlukan akan tengok. Itu je lah. Ini basic tuan-tuan, bukan profesional ke apa tak, ini basic. Benda ni basic. Yang saya ajar ni benda ni basic. Tapi yang basic ni lah kebanyakannya ramai orang buat salah. Kadang-kadang kabel dia ambil 4mm. Okey, sini 4mm, ada 6mm. Walaupun boleh sebab jarak dia dekat, tapi janganlah buat. Sebab kita tahu dia kabel utama yang nak supply kepada soket pelak, lampu. Dia kabel utama. Jadi profesional lah cara kita buat, cara betul. Kalau daripada bawah kita dah pakai 10, pakailah 10. Apa masalah dia? Sebab benda tu pendek. Jangan kita letak benda tu pendek, kita pula kibai 2.5 lah, 4mm lah. Janganlah. Walaupun hidup, saya tahu kalau soket pelak tu akan hidup. Jadi tak perlu nak buat macam tu tuan-tuan. Jadi saya harap untuk hari ni, hari Jumaat, sedikit sebanyak membantulah. Yang bertanya saya tu, terima kasih tuan-tuan. Jadi tuan-tuan janganlah terus pakai apa yang saya ajar, rujuk balik dengan orang yang lebih profesional, yang lebih arif. InsyaAllah dia akan dia akan bagi tahu dengan detail, dan tuan-tuan pun akan bertambah ilmu. Saya pun buat macam tu. Jadi kalau nak buat macam saya ni, okay, ni macam saya buat ni, macam ni lah tuan-tuan boleh tengok. Ini daripada lita cahaya untuk neutral, ini lita kuasa, dan ini adalah bumi. Ini metal clad tuan. Metal clad ni saya order benda ni, dia nama EPS. Yang ni special lah. Sebab ni rumah apa ni, rumah sahabat kecil saya dulu. Ini rumah sahabat kecil saya. Dia minta saya buat wiring. Saya tak kira sahabat ke, orang luar ke, orang yang saya tak kenal ke, wiring saya macam ni lah tuan-tuan saya buat. Kalau macam saya beritahu lah, kalau anda nak wiring yang selamat, anda boleh call saya ataupun boleh WhatsApp. Tapi kalau nak wiring semata-mata nak hidup, janji menyala lampu, jangan call. Baik cari orang lain terus, tak ada masalah. Okay, jadi itulah perkongsian saya tuan-tuan. Saya harap membantu. Tak faham, boleh tanya orang lain. Jangan tanya saya kalau tak faham. Sebab saya nak explain pula tu masalah. Sebab bahasa buku dalam elektrik ni, saya sendiri pun kadang-kadang tak faham dan tak tahu. Itu je sebenarnya. Saya bukan jenis suka membaca tuan-tuan. Itu je, bukan jenis suka membaca. Cuma diagram untuk daripada ST saya tengok. Saya ambil tahu daripada buku ST, saya ambil tahu. Jadi itulah untuk video ni. Jadi terima kasih yang bertanya saya, terima kasih yang berkongsi ilmu, yang beri tunjuk ajar, yang tegur. Terima kasih tuan-tuan. Itulah daripada saya, Zahra Engineering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.